Ada hari-hari dalam hidup ini di mana satu-satunya keinginan kita adalah untuk hilang seketika dari dunia. Menjauh dari tekanan, daripada beban harapan orang lain dan terutama, daripada beban yang kita sendiri tanggung di dalam dada. Pada saat-saat begitu, persoalan yang sering kali bergema dalam jiwa ialah, di mana Tuhan? Di mana Dia ketika aku rasa kehilangan arah? Ketika semuanya runtuh dan tiada siapapun faham apa yang sedang aku lalui? Pernahkah kamu rasa seperti sedang berjalan dalam terowong gelap, tanpa arah yang jelas, dan setiap langkah terasa lebih berat daripada yang sebelumnya? Rasa seperti berjuang seorang diri? Orang lihat wajahmu, tapi mereka tak tahu ribut apa yang sedang melanda hatimu? Ada masa dalam hidup apabila Tuhan seolah-olah berdiam diri. Kita berdoa, menangis, merayu, memohon dengan bersungguh-sungguh, dan tiada apa yang berlaku. Langit terasa tertutup, dan jawapan tak kunjung tiba. Pada waktu itu, hati mula goyah. Fikiran mula berbisik, mungkin Tuhan dah lupa aku. Mungkin aku dah terlalu banyak buat silap sampai Dia tak nak tolong. Dan kemudian, ada suara halus yang berbisik dari dalam. Sudahlah. Berhenti saja. Tiada guna lagi. Tapi ketahuilah, suara itu bukan daripada Tuhan. Kerana Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya. Dia tak lupa kamu. Dia tidak berdiam diri kerana Dia meninggalkanmu. Diamnya adalah sebahagian daripada proses membentukmu. Diamnya bukan penolakan, tetapi persiapan. Lihat pada Yesus. Dia yang suci, yang sempurna, anak Tuhan sendiri, pernah melalui 40 hari di padang pasir. 40 hari tanpa makanan, dengan rasa lapar, dahaga, letih, dan dicobai dari segala arah. Seorang diri. Tanpa kawan, tanpa sorakan, tanpa sokongan manusia. Pernahkah kamu terfikir, sebagai manusia, tidakkah Dia juga merasa hampa, tertanya-tanya mengapa perlu melalui semua itu? Tetapi di sana, dalam sunyinya padang gurun, ketika tiada siapa melihat, ketika seolah-olah Tuhan tidak bersuara, sesuatu sedang dibina dalam dirinya. Satu kekuatan. Satu keyakinan. Satu hubungan yang lebih dalam dengan Bapa. Hubungan yang hanya boleh terbentuk melalui penderitaan. Dan selepas tempoh di padang gurun Skim Yesus memulakan pelayanannya. Mukjizat terjadi selepas sunyi. Penyembuhan datang selepas ujian. Tujuannya menjadi nyata selepas kesenyapan. Mungkin, Skim juga yang sedang berlaku dalam hidup kamu sekarang. Kamu bukan sedang dilupakan. Kamu sedang dibentuk. Kamu tahu kisah Yusuf? Seorang pemuda yang mempunyai impian besar, namun disianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai hamba, dibuang ke dalam perigi, kemudian dipenjarakan. Semua ini terjadi walaupun dia tidak bersalah. Bertahun-tahun masa mudanya seolah terbuang, kalau dilihat dengan mata manusia. Berapa kali agaknya dia tertanya-tanya, Tuhan beri aku mimpi. Aku percaya. Tapi kini aku di sini, terkurung dalam gelap. Adakah Tuhan masih ingat aku? Tetapi masa Tuhan tidak pernah silap. Pada waktu yang tepat, Yusuf diangkat dari penjara yang dalam kepada kedudukan tertinggi di Mesir. Segala yang dilaluinya dalam diam, segala yang ditanggungnya dengan tabah, menjadi bekalan untuk dia memimpin, untuk menyelamatkan seluruh bangsa, termasuk saudara-saudaranya yang pernah mengkhianatinya. Tidakkah kamu nampak persamaannya? Berapa kali kamu dilukai oleh orang yang paling kamu sayangi? Berapa kali hidup melemparkan kamu ke tempat yang tidak kamu layak terima? Situasi di mana kamu menjerit minta keadilan, tetapi tiada jawapan. Mungkin sekarang kamu sedang berada dalam salah satu perigi itu. Kamu lihat sekeliling dan segalanya terasa gelap, sunyi dan dingin. Tapi Tuhan masih di situ. Dia tidak pernah tinggalkan kamu. Dia sedang membentukmu. Dia sedang menguatkan kamu. Sebab tempat yang Dia mahu bawa kamu nanti, memerlukan kamu jadi lebih kuat daripada siapa kamu sekarang. Dan tahu tak apa yang paling indah dalam semua ini? Tuhan melihat apa yang tidak dilihat oleh sesiapa pun. Dia nampak saat kamu menangis sendirian. Dia mendengar setiap doa yang kamu tahan dalam diam. Dia tahu isi fikiranmu yang orang lain tak pernah fahami, ketakutan yang tak pernah kamu ceritakan. Dan Dia tidak berdiam diri. Mungkin kamu rasa, aku dah tak ada tenaga untuk berdoa pun.
Tapi Tuhan menjawab, kamu tak perlu berkata apa-apa pun. Aku faham diam kamu. Dialah Tuhan yang memahami air mata, yang mengerti keluhan hati, yang membaca luka dalam jiwa. Pernahkah kamu terfikir, mungkin apa yang kamu alami hari ini adalah latihan untuk kamu jadi harapan orang lain esok? Mungkin kesakitan kamu akan jadi jawaban kepada doa orang lain. Mungkin kisah kamu akan menjadi kekuatan untuk yang sedang rebah. Lihatlah pada Tyler Perry. Dia membesar dalam suasana penderitaan, kemiskinan dan penolakan. Dia pernah tidur dalam kereta berbulan-bulan ketika projeknya ditolak berkali-kali. Tapi hari ini, bukan sahaja dia dikenali di seluruh dunia, dia juga membantu beribu-ribu orang lain, membina salah satu studio perfilman terbesar di Amerika Syarikat. Dan dia tidak segan bersaksi tentang imannya, tentang bagaimana Tuhan tidak pernah tinggalkannya, walaupun ketika semuanya nampak gelap dan hancur. Kamu faham? Luka kamu ada nilainya. Diam kamu ada tujuannya. Padang pasir dalam hidup kamu bukan penamat, ia permulaan sesuatu yang baru. Mungkin sekarang kamu letih. Mungkin kamu terduduk, rasa tak ada siapapun peduli. Tapi seluruh syurga sedang memperhatikan kamu. Dan Tuhan, dengan sabar dan penuh kasih, sedang mempersiapkan kamu secara terperinci. Sebab bila tiba masanya, semuanya akan masuk akal. Tapi kamu perlu tahan sedikit lagi. Jangan menyerah sekarang. Jangan buang semua yang sudah dia mula bentuk dalam dirimu. Jangan tutup pintu itu, sebab berkatnya sedang hampir tiba. Dan kalau kamu masih ragu-ragu, lihatlah kepada salib. Ingat pada dia yang, walaupun dalam kesunyian yang paling dalam, dengan paku di tangan dan langit tertutup, tetap percaya. Sebab dia tahu, selepas kesakitan, akan datang kebangkitan. Dan dengan kamu, tidak akan berbeza. Teruskan. Sebab Tuhan belum selesai. Dan apa yang telah dia mula, pasti dia akan sempurnakan. Ada luka yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Pengkhianatan yang lebih dalam dari luka fizikal. Kehilangan yang buatkan hidup terasa hilang arah. Impian yang hancur seperti pasir yang terlepas dari genggaman. Dan dalam kekacauan senyap yang tak seorang pun nampak, jiwa kamu bertanya, kenapa? Kenapa aku? Mungkin kamu sedang lalui saat di mana semuanya terasa musnah. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata orang lain, tapi suara dalam hati kamu sendiri ketika tiada siapapun di sekeliling. Aku gagal. Aku tak cukup bagus. Apa saja yang aku buat, semuanya tak jadi. Berapa kali kamu terfikir, hidup akan lebih mudah kalau kamu terus lenyap saja? Kamu tidak keseorangan dalam rasa itu. Berjuta-juta orang memikul beban yang sama setiap hari. Tapi ramai yang tak sedar, rasa sakit yang kamu rasakan sekarang mungkinlah tanah subur di mana Tuhan akan menanam tujuan paling indah dalam hidup kamu. Ingat kisah Ayub? Seorang lelaki yang baik, jujur, taat kepada Tuhan. Tapi dia tetap kehilangan segalanya. Keluarga, harta, kesihatan, kawan. Dan yang paling pedih, dia kehilangan kedamaian. Dia sampai mengutuk hari dia dilahirkan. Dia menjerit kepada langit. Dia dihimpit oleh penderitaan. Tapi penamat kisah Ayub bukanlah hasil dari kesakitan, itu adalah permulaan kepada tujuan yang lebih besar. Tuhan pulihkan semuanya. Berganda. Dan lebih dari itu, Ayub mengenal Tuhan dengan cara yang jauh lebih dalam. Dia berkata, dulu aku hanya dengar tentangmu, tapi sekarang aku melihatmu dengan mataku sendiri. Jadi, mungkinkah penderitaan kamu sedang membawa kamu ke tempat itu, tempat pertemuan yang lebih dalam dengan Tuhan? Mungkinkah apa yang kamu sedang lalui sekarang adalah alat untuk membentuk kamu dari dalam? Dalam 2 Korintus 1:4, tertulis bahawa Tuhan menghiburkan kita dalam setiap kesusahan, supaya kita juga dapat menjadi penghibur kepada orang lain yang sedang melalui penderitaan, dengan penghiburan yang sama yang kita terima daripadanya. Dalam arti kata lain, Tuhan mampu mengubah kesakitan kita menjadi alat penyembuhan bagi orang lain. Mungkin kamu rasa ini tidak berlaku untuk dirimu. Mungkin kamu berfikir, aku sendiri pun tak cukup kuat untuk bantu diriku, macam mana nak bantu orang lain. Di sinilah kuasa kesaksian itu muncul. Kamu tak perlu sembuh sepenuhnya untuk digunakan oleh Tuhan. Kamu hanya perlu ada kesanggupan untuk terus melangkah,
walaupun hatimu sedang hancur. Lihat saja kisah Nick Tujicic, seorang lelaki yang dilahirkan tanpa tangan dan kaki. Sejak kecil, dia mengalami ejekan, penolakan, dan bergelut dengan krisis identiti yang begitu mendalam hingga dia pernah ingin menamatkan hidupnya ketika berumur 10 tahun. Ya, 10 tahun. Seorang kanak-kanak kecil yang sudah berputus asa dengan hidup kerana dia tidak nampak makna kewujudannya. Namun suatu hari, segalanya berubah. Dia memilih untuk percaya bahawa hidupnya mempunyai nilai. Dan sedikit demi sedikit, dia mula menyedari bahawa Tuhan boleh menggunakan kekurangannya untuk menyentuh dunia. Hari ini, dia telah menyampaikan ceramah di lebih 70 negara, memberi inspirasi kepada berjuta-juta orang, telah berkahwin, mempunyai anak, dan menjadi bukti hidup bahawa tujuan Tuhan jauh melebihi batasan manusia. Jadi sekarang, aku ingin bertanya kepadamu, mungkinkah apa yang kamu anggap sebagai pengasiran, sebenarnya adalah permulaan menurut Tuhan? Mungkinkah kesakitan yang kini seperti membakar hatimu, sebenarnya adalah pintu gerbang kepada sesuatu yang kamu belum mampu lihat? Fikirkan berapa ramai orang yang kamu kenal pernah melalui pengalaman yang hampir sama seperti kamu, tetapi akhirnya menyerah? Dan daripada jumlah itu, berapa ramai yang mungkin akan menikmati fasa terbaik dalam hidup mereka jika mereka bertahan hanya sedikit lebih lama? Kesakitan bukan petanda bahawa Tuhan telah meninggalkanmu. Kadangkala, kesakitan itu adalah dorongan yang kamu perlukan untuk bangkit dari tempatmu berada. Berapa kali kita hanya mula bertumbuh selepas mengalami kejatuhan? Berapa kali kita benar-benar belajar untuk berdoa dan mencari Tuhan dengan sepenuh hati hanya selepas semua perkara yang selesa dalam hidup kita runtuh? Mungkin kamu sedang mengalami proses perubahan sekarang ini, bukan kerana Tuhan mahu menghukummu, tetapi kerana Dia mahu membentukmu semula. Seperti tukang tembikar dengan tanah liatnya. Dia akan memecahkan bekas yang retak, tetapi tidak membuangnya. Sebaliknya, dia membentuknya kembali. Dan pada akhirnya, bekas yang dulu dianggap cacat akan menjadi karya agung. Pernahkah kamu terfikir bahawa air mata yang kamu sembunyikan setiap malam mungkin adalah bahan utama yang Tuhan sedang gunakan untuk menulis bab paling kuat dalam kisah hidupmu? Tiada satu pun yang sia-sia. Tiada satu pun air mata. Tiada satu pun kekecewaan. Tiada satu pun malam yang kamu habiskan tanpa tidur. Semuanya dicatat di syurga. Dan semuanya akan digunakan untuk kebaikanmu, pada waktu yang paling tepat. Ada satu ayat dalam Roma pukul 8:28 yang ramai tahu, tapi tidak ramai benar-benar menghayatinya. Kita tahu bahawa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan mereka yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu. Baik yang manis maupun yang pahit, sukacita dan juga duka, gelak tawa dan juga tangisan. Jika kamu mengasihi Tuhan, jika kamu masih mampu walau dengan susah payah untuk mempercayainya, maka ketahuilah, kesakitan ini akan membawa kebaikan untukmu. Akan. Walaupun hari ini kamu belum dapat melihatnya. Namun perhatikan ini, kamu perlu membuat keputusan. Apakah kesakitan ini akan menenggelamkanmu, atau menolakmu untuk bangkit? Apakah ini akan menjadi pengasiran imanmu, atau kelahiran tujuan hidupmu? Kamu boleh gunakan kisah hidupmu sebagai alasan untuk menyerah, atau sebagai inspirasi untuk mengangkat orang lain. Pilihan itu di tanganmu. Dan aku ingin mencabar kamu. Dalam tempoh 10 hari yang akan datang, setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3 perkara yang Tuhan pernah lakukan dalam hidupmu di masa lalu, walau sekecil manapun perkara itu kelihatan. Dan tulislah di sebelah satu kesakitan yang ingin kamu serahkan kepadanya. Lakukan dengan jujur. Seolah-olah sedang berbual. Seperti sedang meluahkan perasaan yang terbuku. Kemudian bacalah dengan suara yang jelas. Percayalah, kamu akan mula menyedari bahawa di tengah kekacauan hidup ini, masih ada harapan. Kamu tidak perlu memahami semuanya sekarang. Kamu hanya perlu percaya bahawa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kamu. Kesakitan yang hari ini membuat kamu lumpuh mungkin akan menjadi kesaksian yang akan membangkitkan satu generasi esok hari. Tetapi untuk itu, kamu perlu buat keputusan untuk teruskan langkah. Walaupun mata kamu dipenuhi air mata. Walaupun hati kamu keliru. Kerana pada akhirnya, kesakitan itu akan berlalu.
Dan yang akan tinggal hanyalah tujuan hidup kamu. Berapa kali kamu pernah berkata, "Aku tak punya apa-apa. Tiada apa yang berhasil dalam hidupku. Semua sia-sia." Berapa kali kamu pandang hidup kamu dan rasa sudah terlalu lewat untuk mula semula? Bahawa kamu sudah terlalu banyak gagal. Terlalu banyak masa yang terbuang. Bahawa kini, mustahil untuk mencuba lagi. Tapi izinkan aku berkongsi satu kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Apa yang kamu ada hari ini sudah cukup untuk Tuhan memulakan sesuatu yang luar biasa. Ia bukan tentang memiliki segala-galanya. Ia tentang memiliki iman untuk menyerahkan apa yang kamu ada ke tangan Dia yang mampu melipat gandakan. Pernahkah kamu sedar bagaimana Tuhan dalam Alkitab tidak pernah meminta sesuatu yang seseorang itu tidak miliki? Ketika Dia memanggil Musa, Tuhan tidak minta tentera. Dia hanya bertanya, "Apa yang ada di tanganmu?" Dan Musa menjawab, "Sebatang tongkat." Tongkat kayu biasa yang digunakan untuk menggembala kambing, menjadi alat ajaib yang membelah Laut Merah dan membebaskan seluruh bangsa. Apa yang nampak biasa menjadi luar biasa bila berada dalam tangan yang betul. Jadi dengan kamu pula, apa yang ada di tangan kamu hari ini? Mungkin sedikit. Mungkin nampak tidak bermakna. Tapi jika kamu menyerahkannya kepada Tuhan, Dia akan menggunakannya. Lihatlah wanita balu dalam 1 Raja-Raja 17. Dia cuma ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Dia sudah bersedia untuk masak makanan terasa buat dia dan anaknya, sebelum mati. Tapi apabila dia taat kepada arahan Tuhan melalui Nabi Elia, yang sedikit itu menjadi cukup untuk menyara hidup mereka sepanjang musim kemarau yang panjang. Berapa kali kita terhenti kerana menunggu semuanya sempurna? Kamu pernah berkata, "Aku hanya akan mula bila aku ada lebih wang, bila aku ada masa, bila semuanya dah tenang, bila aku rasa lebih baik." Tapi kebenarannya ialah, kalau kamu tunggu semuanya sempurna untuk bermula, kamu takkan pernah bermula. Sebab akan sentiasa ada alasan untuk tangguh. Akan sentiasa rasa seperti ada yang kurang. Tapi masa tidak akan menunggu kamu. Dan Tuhan berkata, "Mulakan dengan apa yang kamu ada. Dalam keadaan kamu sekarang. Aku akan uruskan selebihnya." Kamu kenal kisah Oprah Winfrey? Dia dilahirkan dalam kemiskinan yang sangat dahsyat. Mengalami penderaan seksual semasa kecil. Ditolak oleh ramai orang. Mengalami pelbagai kegagalan dan pernah dipecat dari kerja sebagai penyampai berita kerana dikatakan tidak sesuai untuk TD. Tapi dia tak pernah menyerah kalah. Dia menggunakan apa yang dia ada, suaranya, empatinya, kesakitannya yang ditukar menjadi kekuatan, dan membina sebuah empayar kehidupan. Kini, selain menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia, dia juga menggunakan kisah hidupnya untuk memberi inspirasi kepada ramai orang lain agar bangkit semula. Dia tidak bermula dengan segalanya. Tapi dia bermula dengan apa yang dia ada. Dan kamu juga boleh. Mungkin kamu tak punya kelayakan yang hebat. Mungkin kamu menganggur, tak ada sokongan keluarga, dan tak tahu ke mana arah hidup kamu. Tapi ada satu perkara yang kamu masih miliki, dan tiada siapa yang boleh merampasnya, iman kamu. Dan dengan iman itu, Tuhan mampu membuka pintu yang tak pernah terlintas di fikiran sesiapa. Fikirkan tentang Daud. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia tidak punya perisai atau pedang. Dia cuma ada 5 biji batu dan keberanian untuk percaya pada Tuhan yang lebih besar dari gergasi itu. Mungkin Goliat dalam hidup Anda hari ini ialah hutang yang menghimpit dada. Perkahwinan yang semakin retak. Perasaan tidak berguna. Kekecewaan kerana Anda masih terperangkap di tempat yang sama. Tetapi ketahuilah, Anda sudah memegang batu di tangan. Anda hanya perlu melemparkannya. Sudah berapa banyak idea yang Anda simpan begitu sahaja kerana takut gagal? Berapa kali Anda teringin mencuba sesuatu yang baru, satu kursus, satu projek, satu permulaan semula tetapi menangguhkannya? Penangguhan itu mungkin tidak akan pernah berhasil. Tetapi hari ini adalah milik Anda. Dan Tuhan bersedia untuk mengubah langkah kecil ini menjadi permulaan yang mengubah hidup. Jangan pandang rendah apa yang Anda ada. Jangan remehkan kebolehan Anda. Jangan anggap kecil kesan yang boleh terhasil daripada satu tindakan kecil, satu keputusan yang nampaknya biasa. Mahu saya cabar Anda?
Dalam 7 hari akan datang, tulislah setiap hari 3 sumber yang Anda miliki, apa-apa sahaja. Masa lapang, 1 bakat, 1 idea, 1 kenalan, atau 1 pengalaman hidup. Dan kemudian, fikirkan 1 tindakan kecil yang boleh Anda lakukan menggunakan salah satu daripada sumber itu. Jangan tunggu perubahan besar. Perubahan bermula dari perkara kecil. Dari langkah iman. Keajaiban bermula dengan ya yang kecil tetapi jujur. Anda mungkin tidak memiliki segala-galanya. Tetapi Anda sudah ada apa yang diperlukan untuk mula menulis bab baru dalam hidup Anda. Ingatkan kisah budak lelaki yang hanya ada 5 ketol roti dan 2 ekor ikan kecil? Dalam kalangan ribuan orang yang lapar, dia boleh saja menyembunyikan apa yang dia ada. Dia boleh saja berfikir, ini terlalu sedikit, tak akan berguna. Tapi dia memberikannya. Dan yang sedikit itu, di tangan Yesus, memberi makan lebih daripada 5,000 orang. Inilah prinsipnya, bukan tentang berapa banyak yang Anda miliki, tapi tentang berapa banyak Anda percaya. Anda boleh mula hari ini, dengan apa yang Anda ada, dengan kekuatan yang masih tersisa, dengan iman yang masih berdegup walaupun perlahan dan lemah. Dan jika Anda berani melangkah, Tuhan akan mengejutkan Anda. Kerana Dia tidak menunggu Anda memiliki semuanya. Dia hanya menunggu Anda untuk tidak menyerah. Ada saat-saat dalam hidup apabila segala-galanya dalam diri kita menjerit minta dilegakan. Kesakitan, keletihan, kekecewaan semuanya bercampur dan menolak kita ke tepi yang berbahaya, tepi keputusasaan. Di situlah jiwa berbisik, cukuplah. Aku tak mampu lagi. Dan mungkin itu adalah bisikan hati Anda sekarang. Mungkin Anda sedang bertarung dalam peperangan yang tiada siapa nampak, memikul beban yang tiada siapa faham. Dan walaupun dikelilingi oleh orang ramai, Anda rasa seperti tidak wujud, seolah-olah dunia berhenti untuk semua orang kecuali Anda. Tapi dengar baik-baik, Anda belum berada di penghujung. Anda masih di tengah jalan cerita. Dan walaupun bab ini kelihatan paling gelap, ia bukan penentu pengasiran. Kerana penulis kisah hidup Anda masih menulis. Dan dia belum selesai. Berapa kali Anda terfikir untuk menyerah? Untuk berhenti berusaha? Berapa kali Anda memulakan sesuatu dengan harapan tinggi, tetapi semuanya runtuh di pertengahan jalan? Dan perasaan gagal itu kembali, perasaan lemah, bingung, hilang arah. Mungkin Anda berada dalam fasa di mana segala-galanya terasa beku. Tiada gerakan, tiada perubahan. Dan Anda bertanya, adakah hidupku akan kekal begini? Tapi izinkan saya ingatkan sesuatu yang boleh ubah pandangan Anda sekarang. Tuhan tidak bekerja mengikut jam kita. Dia bekerja mengikut tujuannya. Dan tujuan Tuhan itu kekal, mendalam, dan seringkali tidak kelihatan oleh mata kasar kita. Ingatkan Hana dalam Alkitab? Seorang wanita mandul. Dihina. Dipermelukan. Bertahun-tahun dia berdoa untuk seorang anak. Bertahun-tahun dia menanti satu tanda. Berapa kali dia mahu menyerah? Untuk menerima bahawa kesakitannya akan kekal? Namun dia tetap bertahan. Walaupun dia menangis. Walaupun dia keletihan. Walaupun dia tidak faham apa yang sedang berlaku. Dia tidak berhenti di tengah jalan. Dan disitulah kuasa iman menunjukkan keajaiban yang tak terjangka. Ana akhirnya melahirkan Samuel, salah seorang nabi teragong dalam sejarah bangsa Israel. Sekarang, cuba lihat kembali hidup kamu sendiri. Berapa banyak Samuel yang mungkin kamu telah lepaskan hanya kerana kamu menyerah terlalu awal? Berapa banyak berkat yang mungkin telah lahir jika kamu bertahan sedikit lagi? Musuh paling ingin kamu berhenti. Sebab dia tahu, jika kamu terus maju, kamu akan melihat janji Tuhan yang kini kelihatan jauh dari jangkauan. Dia tidak melawan kamu kerana masa silam kamu, dia melawan kerana dia takut akan masa depan kamu. Dan sebab skim ujian semakin berat apabila kita hampir sampai ke titik perubahan. Sebab skim beban terasa makin menyesakan bila keajaiban sudah hampir tiba. Kerana biasanya, proses paling menyakitkan datang sebelum sesuatu yang indah lahir ke dunia. Ingat kisah Petrus? Dia berjalan bersama Yesus, menyaksikan sendiri mukjizat, begitu dekat dengan guru. Tetapi apabila tekanan datang, dia jatuh. Dia menyangkal Yesus 3 kali.
Bayangkan perasaannya waktu itu: malu, menyesal, rasa bersalah. Dia boleh saja menjauh untuk selama-lamanya. Boleh saja berkata, "Aku sudah gagal. Ini pengasirannya." Tetapi dia kembali. Dia diampuni. Dia dipakai oleh Tuhan. Dan dia menjadi tiang utama dalam gereja. Kalau Petrus yang penuh kesalahan pun diberi peluang kedua, mengapa kamu rasa cerita kamu sudah berhasil? Siapa yang berkata Tuhan sudah tinggalkan kamu? Siapa yang meyakinkan kamu bahawa masa kamu sudah berlalu? Kitab suci penuh dengan kisah orang yang hampir menyerah, tetapi memilih untuk terus percaya. Dan keputusan itu mengubah segalanya. Akan ada orang yang melihat kamu dan tidak faham mengapa kamu masih bertahan. Mereka akan fikir kamu gila kerana masih berdoa, masih berharap, masih percaya. Tapi iman sejati tidak bergantung pada apa yang boleh dilihat. Iman bersandar pada siapa yang kamu percayai. Dan jika kamu percaya kepada Tuhan, maka perjuangan kamu tidak sia-sia. Usaha kamu tidak kosong. Proses yang kamu lalui bukan sesuatu yang dibuang. Semua yang kamu sedang alami sekarang adalah sebahagian daripada sesuatu yang lebih besar yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Sekarang tarik nafas dalam-dalam dan fikir sejenak. Jika kamu berhenti sekarang, apa yang akan berlaku? Mungkin kamu akan rasa lega untuk seketika. Tapi bagaimana nanti? Bila kamu sedar bahawa itu bukan penghujung, tetapi hanya laluan? Bila kamu sedar kamu berhenti hanya satu langkah sebelum keajaiban? Kesakitan yang kamu rasa hari ini tidak akan bertahan selamanya. Tetapi keputusan yang kamu buat hari ini boleh memberi kesan sepanjang hidup kamu. Sebab itu, jangan berhenti. Walaupun sambil menangis. Walaupun terpaksa merangkak. Teruskan saja. Tuhan tidak pernah berjanji bahawa perjalanan ini mudah. Tapi Dia berjanji akan sentiasa bersama kamu. Bila Dia ada di sisi kamu, padang pasir mungkin terasa panjang, tapi ia pasti ada penghujungnya. Mungkin sekarang kamu sedang dimurnikan seperti emas. Dan emas hanya bersinar selepas dibakar dalam api. Mungkin kamu sedang dibentuk seperti tanah liat di tangan penjunan. Dan tanah liat hanya menjadi indah selepas dilumatkan. Sekarang dengar baik-baik, ada satu janji sedang menunggu kamu di seberang ketabahan. Tapi ia hanya akan jadi nyata jika kamu terus melangkah. Kamu mungkin belum nampak sekarang, tapi Tuhan sudah pun menulis pengasiran untuk kisah kamu. Dan pengasiran itu adalah pengasiran yang penuh kemenangan, pemulihan, penyembuhan, dan permulaan yang baru. Tapi pengasiran itu tidak akan datang bagi mereka yang berhenti di tengah jalan. Kalau hari ini kamu rasa seperti sudah sampai ke batas kekuatan, ketahuilah, video ini tidak hadir kepada kamu secara kebetulan. Ini adalah suara Tuhan yang sedang mengingatkan kamu, belum berhasil. Aku masih di sini. Dan aku akan bersamamu hingga ke akhir. Dan jika satu-satunya perkara yang kamu mampu buat sekarang adalah mengambil satu langkah, maka ambillah langkah itu. Kerana setiap langkah adalah jeritan keberanian. Setiap langkah adalah tindakan iman. Setiap langkah yang kau ambil adalah tanda bahawa kau percaya ada sesuatu yang lebih besar sedang menantimu. Jangan berhenti sekarang. Kau lebih dekat daripada apa yang kau sangka. Dan bila kau kurang menjangka, langit akan terbuka. Tarik nafas perlahan sekejap sahaja. Diamkan sekelilingmu. Sekarang dengar ini dengan hati terbuka, kau tidak keseorangan. Walaupun diam itu terasa seperti jeritan. Walaupun tiada siapa nampak air matamu. Walaupun fikiranmu menjerit, aku dah tak tahan lagi. Tuhan tetap ada. Di tengah kekacauan. Di tengah luka. Di tengah segala kekeliruan. Dia masih di sisimu. Mungkin kau rasa dah sampai ke penghujung. Mungkin hatimu terlalu letih sampai langkah seterusnya rasa seperti langkah terasing. Tapi tengok sini, video ini muncul untukmu sebab syurga nak ingatkan kau. Belum berhasil lagi. Kau tak tahu betapa kau disayangi. Kau tak tahu betapa berharganya dirimu. Kau tak tahu berapa banyak kali Tuhan selamatkan kau dari perkara buruk tanpa kau sedari. Berapa kali kau pernah nak mengalah, tapi kau terus juga berjalan? Kau dah harungi banyak pertempuran sampai kau pun dah tak ingat. Tapi Tuhan ingat. Tuhan lihat. Tuhan catat semuanya. Dan setiap satu perjuangan itu membawa kau sampai ke sini. Tahu tak apa yang Tuhan mahu darimu hari ini?
Satu perkara sahaja, jangan mengalah. Bukan sekarang. Bukan hari ini. Sebab ada janji atas hidupmu. Dan janji Tuhan takkan mati, walaupun kau jatuh. Dia satu-satunya yang pandang debu hidupmu dan masih nampak tujuan. Dia satu-satunya yang peluk kau sepenuhnya, walaupun kau rasa dirimu hancur berderai. Menangislah jika perlu. Tapi jangan berhenti. Letih? Memang letih. Tapi teruskan. Sakit? Ya, sakit. Tapi jangan berhenti melangkah. Sebab siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan kegembiraan. Satu hari nanti, kau akan pandang ke belakang dan berkata, hari itu aku hampir menyerah. Tapi Tuhan genggam tanganku. Dan pada hari itu, kau akan tersenyum. Mata bergenang. Hati penuh syukur. Sebab kau akan sedar betapa berbalonnya untuk terus berdiri, walaupun seluruh jiwa kena rebah dan menyerah. Jadi tolonglah. Demi dirimu. Demi kisah hidupmu. Demi janji yang Tuhan dah beri. Jangan berhenti sekarang. Kau masih akan lihat keindahan yang belum pernah kau bayangkan. Kau masih akan bersyukur kerana tak mengalah hari ini. Tuhan belum habis dengan kau. Dia baru sahaja bermula. Amin.